Cikgu Lisa respon, dengar tak suara saya? Dengar cikgu tapi putih-putih. Syamil boleh dengar tak suara Kak K? Siapa-siapa boleh respon tak? Saya dengar. Saya Tak apa dengar, lain tak apa nak clear. Putih-putih tak boleh. Line Ustazah Balkis tak clear ke line di yang Cikgu Isam boleh tak dengar clear? tak? Saya tak dapat. lain putih-putih. Tak dengar tak suara saya? Putih-putih suara saya ni. Okay, baiklah. Malah Kita teruskan. Jadi silakan kepada tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekian. Mula sekolah Itu ni apa? penulisan dipersilakan. Tak dengar. Tak dengar suara pun. Mat cakap mbak tak dengar suara pun. Suara, buka suara. Buka. Mak dah buka. Set. Tak dengar suara. Lepas kata tak dengar suara. Lepas tak kata tak dengar suara. Lah, lama tak memperluas. Salah duduk rumah kakak. Kalau rumah kakak tak apa ada wifi banyak. Bukan suara. Lena tak okey. Ni tangkat. Okey, saya ulang suara. Boleh dengar suara saya? Ulang suara pula. Boleh. Boleh tak? Kita boleh mula lah. Lain oh, bagus malam ni. Lepas hujan ni. Baru dengar. Okey, baik. Tolong mute Ustaz. Ni Azizah Hanafi ni, tolong mute Ustaz. Suara. Tolong tutup suara tu, mute kan Azizah Hanafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong Ustaz. Terima kasih kepada pengacara kita pada malam ini, Cikgu Ustazah Balkis, Guru Kanan Hadiwan Murid Sekolah Hasan Hakim T, yang berusaha Cikgu Nampak ke?
Azizah Hanafi ni tolong tutup Ustaz seorang. Yang berusaha Cikgu Azman bin Aziz, Guru Perongkanan 1, Sekolah Kebangsaan Hakim T. Cikgu Syamil, Guru Perongkanan Co-Curriculum, Sekolah Kebangsaan Hakim T. Yang berbahagia Cik Ahmad bin Hamid, Pak Cik Mat kita selaku naib, selaku timbalan yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Hakim T. Seterusnya ahli jawatankuasa, para guru-guru, para waris, ibu bapa yang saya kasih sekalian. Untuk makluman, Tuan YDP sampaikan salam lah. Kebetulan malam ni pun beliau ada Google Meet dengan sekolah. Ya, jadi beliau telah memohon untuk tidak dapat hadir bersama kita pada malam ini. Terima kasih juga Pak Cik Mat kita, Untuk Haji Ahmad, Cik Ahmad bin Hamid atas kesudian bersama-sama kita pada malam ini. Pertamanya saya nak ucap tahniah kepada Cikgu Syamil tadi telah buat satu persembahan yang menarik. Dan juga inilah nak bagi tahu semua para ibu bapa dan waris, kita ada satu persembahan yang kisah sekolah kita tu dan juga kejayaan yang telah dicapai oleh pihak sekolah. Okey, tadi saya ingat semua pakat tengok nanti insya-Allah persembahan ini akan dipertandingkan di peringkat kebangsaan. Segala persembahan kita akan dipertandingkan insya-Allah. Baik, sebelum saya memulakan taklimat pada malam ini, sekali lagi lah kita bersua muka dalam alam maya pada malam ini. InsyaAllah minggu depan kehadiran murid secara bersemuka dan pihak waris pun boleh berjumpa dan insyaAllah kita akan berada di alam yang normal semula. InsyaAllah. Mudah-mudahan doalah. Mudah-mudahan supaya kes COVID yang sedang melanda negara kita dan juga seluruh dunia ini akan semakin menurun dan memberi peluang kepada kita lah untuk hidup secara normal seperti biasa. Baik, sebelum itu saya ingin sampaikan salam timbalan pengarah pelajaran dari Kedah, itu Tuan Encik Malik bin Hassan. Beliau saya telah mengantar pemakluman bahawa pada malam ini kita akan mengadakan taklimat kepada pihak waris dan ibu bapa. Jadi saya minta lah, biasanya itulah kita kena maklum juga agak bos kita di peringkat atas supaya mereka tahu apa yang kita buat. Jadi saya minta sikit tip apa yang perlu disampaikan pada malam ini. Jadi pesanan Encik Tuan Malik kepada kita semua, saya baca ya apa yang disampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Pertama dia kata pembukaan sekolah pada minggu depan sebenarnya memberi satu mood baru kepada anak-anak kita, terutamanya ibu bapa yang begitu excited, seronoklah bila anak-anak akan ke sekolah. Juga anak-anak kita yang selama ini belajar melalui PDPR. Jadi kita harap mood ni maksudnya keseronokan lah anak-anak kita yang nak ke sekolah ni, kegembiraan, termasuklah ibu bapa. Cemuihlah anak-anak di rumah kalau boleh nak suruh nak main sekolah. Itu maksudnya. Yang kedua, Tuan Malik memperingatkan supaya para pelajar atau murid-murid, para waris berkaitan SOP kehadiran murid. Yang ini sekolah lah, tapi di rumah tu masa main tu dia tak patuh. Yang ini penting, peringatan ini penting. Yang ketiga, peringatan juga daripada Tuan Timbalan supaya murid-murid mesti menjaga kebersihan. Maksud saya ialah kehadiran bukan saja di sekolah, di rumah pun ketika nak main sekolah ni pastikan kita dalam keadaan bersih, sentiasa membasuh tangan dan memastikan pakaian mask kita di muka, di mulut tu ditutup sentiasa. Sebab laluan kuman COVID ini melalui mulut, hidung dan juga di muka kita ni. Jadi kita kena tutup. Dan yang keempat ialah sekolah sentiasa berusaha menjaga keselamatan murid. Beri kepercayaan kepada pihak sekolah atas pengurusan pihak guru besar, guru-guru, menjaga anak-anak, tuan-tuan dan puan. Itu pesanan daripada Tuan Malik. Beliau ada Langkawi, pemantauan ni, dia maklum kat saya lah apa yang disampaikan. Okey, baik. Seterusnya saya ingin bacakan, saya ucap terima kasih kepada Cikgu Azman dan juga PK-PK yang kita mesyuarat baru ni telah menyediakan secara
poin-poin penting saja untuk saya sampaikan pada malam ni kepada pihak waris. Saya harap pihak waris, ibu bapa pada malam ni bagi tumpuan, dengar betul-betul dan beri perhatian supaya nak sampaikan kepada anak-anak dan anak-anak kita faham apa yang kita nak sampaikan ini. Okey, perkara yang pertama, sesi pembukaan ataupun pengoperasian semula sekolah ini telah pun berjalan di peringkat awalnya untuk terutamanya pada sekolah menengah, iaitu kelas peperiksaan. Itu semua orang tahu dah awalnya. Dan yang kedua, sesi pembukaan sekolah juga telah berjalan bagi anak-anak kita, iaitu murid-murid prasekolah. Seluruh Malaysia dah terlibat. Sepanjang tempoh anak-anak kita ni, murid-murid pra berada di sekolah di bawah kawalan Cikgu Irwan dan juga Puan Hanani, PPM baru menggantikan Puan Adibah. Saya dapati SOP dan juga cara pengurusan Cikgu Irwan sangat terbaik dan sungguh sempurna, dan 2 kali pemantauan daripada pegawai-pegawai, daripada PPD, daripada jabatan, didapati bahawa pengurusan Cikgu Irwan untuk anak-anak pra ini dalam keadaan sangat sempurna, terbaik. Dan kehadiran juga sangat memperangsangkan. Bilangan yang tak hadir tu lebih kurang 5, 6, 7 orang sahaja setiap hari. Jadi ketidakhadiran ini kita beri kelonggaran jika sekiranya pihak waris merasai anak-anaknya tidak sihat, dalam keadaan kurang sihat, tak apalah, dia tak hadir dan dia minta, tapi yang dengan syarat mesti memaklumkan kepada pihak sekolah. Itu penting sekali. Tahniah kepada Cikgu Irwan atas pengurusan yang sangat baik, menarik, dan pihak waris saya pun ucap tahniah sebab semua anak-anak tidak ada masalah, nak lari balik lah apa semua tak ada. Mai hantar di pintu tu, anak-anak kita berjalan lenggang-lenggok dengan sopan santun lah sampai ke kelas masing-masing. Alhamdulillah. Baik. Sekolah akan dibuka secara bersemuka. Maksudnya secara normal macam kita dah buat selalu, iaitu pada 21 hari bulan 11 2021. Itu ayat ni lah. InsyaAllah ayat minggu depan. Dengan kehadiran kumpulan A. Kita ni nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita pecah 2 kumpulan. Kalau satu kelas tu ada 30 orang, kita kena pecah 2 kumpulan. Contoh 30 orang, ada yang tak sampai. Walaupun tak sampai, melebihi 15 orang, kena pecah 2 kumpulan. Jadi untuk kepahaman tuan-tuan dan puan, kita pecah 2 kumpulan A dan B. Kalau minggu ni kumpulan A mai, maka kumpulan B, kalau anak kita tengok dalam grup kelas masing-masing, maka kumpulan B akan mai pada minggu akan datang. Awak mereka tak belajar ke di rumah? Mereka belajar. Cikgu yang ajak kumpulan A ni akan bagi maklumat sama dengan dia ajak dalam kelas kepada kumpulan B yang duduk di rumah. Yang pastinya ialah anak-anak di rumah tu kena tunggu belajar macam PDPR itu juga. Cuma cikgu tak bagilah video-video apa semua macam dulu ni. Sebab kumpulan ni kita belajar mengikut buku teks, buku latihan yang kita sediakan di sekolah. Jadi anak-anak yang ada di rumah, mak bapak lah kena pastikan anak-anak ini berada dengan buku, dengan bahan, macam mana dia main sekolah. Macam anak-anak kita yang mengaji kafar ni, yang tengah periksa kafar ni, walaupun dia tak main ke sekolah pada petang, yang dia duduk online di rumah, dia pakai baju kafar dia elok, pakai kepiah songkok. Macam tu kita nak. Maknanya peranan ibu bapa di rumah mestilah memastikan anak-anak kita dalam keadaan belajar dan berada dalam kelas pada ketika cikgu sedang mengajar di sekolah. Bagi kumpulan A yang main ke sekolah tak ada masalah lah, dia main macam biasa. Baik, seterusnya murid yang akan hadir mengikut sistem penggiliran. Dia panggil sistem penggiliran. Yang main minggu ni, minggu depan dia tak main. Yang main minggu depan, minggu ni main dah. Jadi sistem penggiliran ini berdasarkan taklimat kepada kami guru-guru, dia akan maklumat ini akan disampaikan kalau ada perubahan akan disampaikan oleh pihak jabatan.
ke PPD kepada pihak kami. Dan pihak sekolah akan menyampaikan maklumat ini kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan melalui grup kelas masing-masing dalam WhatsApp tu. Kena tengok WhatsApp tu. Okey. Baik. Tak apa, soalan nanti kita ada soalan, kita akan buka soalan. Baik, yang ketiga, murid yang akan hadir mengikut sistem penggiliran. Okey, sorry. Yang keempat, murid yang tidak mengikut kelas secara bersemuka akan belajar sendiri di rumah mengikut latihan bahan yang diberikan oleh guru subjek. Yang ni kita tengok dalam mana? Tengok dalam grup kelas masing-masing. Jangan tutup pula grup kelas tu. Jangan left pula. Jangan left. Tunggu dengan arahan. Sebab grup kelas itu penting. Tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa waris boleh bertanya soalan dalam grup kelas. Boleh tanya cikgu. Jangan keluar. Okey. Baik, perkara yang kelima ialah pentafsiran setara standard PSS untuk tahap 2. Dan itu tahap 2 ni ialah tahun 4, 5 dan 6. Akan dilaksanakan untuk kumpulan A dan B mengikut kehadiran minggu penggiliran. Pentafsiran secara setara standard ni dipanggil PSS. Tuan-tuan baca macam ni. Cikgu dia fahamlah pentafsiran ni. Pentafsiran ni adalah macam juga kita buat penilaian, macamlah kita buat periksa. Tapi kaedah peperiksaan ini kaedah yang diberikan oleh guru mengikut norma baru. Kita macam dulu dah. Ada juga bentuk soalan dan insya-Allah soalan ini juga disediakan oleh guru. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa para waris, anak-anak tuan-tuan yang tahap 1 tak ada ujian yang macam ni. Bagi tahap 2 sahaja, 4, 5, 6. Nanti tuan-tuan tanya pula, tu tak ada periksa ke tahun 1, 2, 3 ni? Ada. Cara dia ialah dia masuk kelas, cikgu mengajar, dia buat latihan, dia hantar latihan, cikgu cek dalam PDPR tu, itu adalah secara pentadbiran. Dan bila dia mai ke sekolah pada minggu hadapan, untuk tahun 1, 2, 3 hingga 6, maka di situ cikgu akan buat lagi penilaian secara pentadbiran dalam kelas. Bagi yang standard, iaitu tahap 2 ni, PSS ni, ataupun dipanggil pentadbiran setara standard. Bahasa yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi akan dinilai berdasarkan jadual yang diberikan oleh guru nanti. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan mai sekolah nanti cikgu-cikgu akan terang dengan lebih detail. Dengan risau yang tu. Yang tu cikgu dengan anak-anak tuan-tuan tahu. Cuma tuan-tuan nak faham makna dia apa semua ni, tuan-tuan tengok nanti. Macam mana anak-anak mai periksa dia akan cerita balik. Okey, baik. Jadual pentadbiran ini juga akan disediakan oleh guru kelas. Guru peperiksaan akan bagi kepada guru kelas. Guru kelas akan sampaikan kepada semua nanti. Okey, seterusnya. Anak-anak kita bila mai ke sekolah, dia nak makan. Dia kena pakai ke? Apakah? Okey, baik. Untuk makluman, anak-anak tuan-tuan yang mendapat RMT. Yang dapat RMT, dia disediakan makan oleh kantin. Kantin akan bagi dalam bentuk bungkusan ataupun dipack dan dibawa ke kelas masing-masing. Itu macam mana anak kami yang tak dapat RMT? Maka kita kena buat orang kata apa, balik masak nasi ke itu, bubuh dalam tupperware ke, atau nak mai beli di kedai ke, bungkus siap-siap supaya dibekalkan kepada anak tuan-tuan dan perempuan untuk makan pagi dan hinggalah makan sampai balik ya. Makan pukul 10 tu sehingga habis. Makan pun hanya dibenarkan makan dalam kelas sahaja. Setakatlah makan dalam kelas. Yang bawa bekal makan dalam kelas, yang ambil RMT dia mai ambil di kantin, dia bawa pergi makan dalam kelas. Okey. Tapi tak ramai lah ya, tak ramai dah. Kalau kata satu kelas 30 orang, yang ada hanya 15 orang. Jadi separuh tak mai, separuh lagi mai. Dia tak ramai. Okey, sebab itulah kita telah berbincang dengan pihak kantin. Kantin tidak buka seperti mana biasa. Kantin hanya menyediakan
makan untuk pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita yang dapat RMT saja. Okey lah? Tuan-tuan faham? Okey. Baik. Seterusnya, kantin tidak akan dibuka untuk murid-murid lain. Okey, bekal yang saya sebutkan tadi ni, bawa daripada rumah. Sama ada di rumah ataupun bungkusan dan sebagainya, buatlah. Saya cadangkan lebih baik, lebih elok, tuan-tuan bawa Tupperware. Kalau beli nasi pun, bubuh dalam Tupperware tu. Kalau bawa bungkus kertas ni, selagi habis nak buang dalam tong sampah dan sebagainya, menyebabkan sampah dalam bilik itu akan diselongkak oleh kucing dan sebagainya. Jadi dia akan bau busuk. Kita tak mahu, kita nak jaga kelas kita supaya lebih bersih dengan elok. Tak mahu bau-bau elok yang tak elok, yang tidak diingini. Nak bersih betul. Bersih. Setiap pagi pun anak kita yang mai ke sekolah pun nak kena pastikan tempat duduk, kawasan bilik kelas bagi bersih. Saya nak beritahu cikgu lah buat gotong royong. Kelas, pakat basuh kelas, cuci kelas dan sebagainya. Jadi anak-anak tuan-tuan, main duduk jaga bagi elok ya. Jaga bagi bersih. Jangan bagi kotor. Cikgu main buat kerja tu. Pakat sakit pinggang habis dah buat kerja ramai pakat gotong royong seminggu dah ni. Okey. Baik. Yang ke-8 ialah murid wajib memakai pelitup muka. Wajib memakai pelitup muka sepanjang masa bila berada di sekolah. Pastikan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, pesan siap-siap. Kalau nak bercakap dengan kawan-kawan, mesti pakai mask, tutup muka. Jangan bercakap, duk tutup elok, nak bercakap, buka. Tak mahu macam tu. Nak bercakap, kena tutup muka. Bukan tutup muka, tutup mulut tu. Dengan hidung tu. Tutup muka, tak nampak pula. Okey. Yang tu penting lah. Yang ni kena pesan siap-siap ke anak tuan-tuan. Jadi, kena faham bahawa anak-anak kita yang tahun 1 hingga 5 masih belum divaksin. Tu kena faham tu. Masih belum divaksin. Sebab itu saya kata kena jaga kebersihan. Kena jaga SOP. Sebab kita bimbang yang tak suntik lagi ni, kalau dia demam, dia ada penyakit, dia sudah ada simptom-simptom tertentu, batuk, bersin dan sebagainya, dia akan mudah dijangkiti. Yang ni kena faham. Jadi, kena pesan sungguh-sungguh ke anak tuan-tuan dan perempuan supaya menjaga kebersihan dan patuh kepada SOP. Jangan duk pegang kawan-kawan. Jangan duk pergi sentuh. Duk peluk-peluk pula dengan kawan-kawan. Jangan duk buat macam mana di sebelum ni. Yang tu pastikan tu. Anak-anak tu kena peringat kat mereka. Yang main ni bukan tahu. Dia pun seronok jumpa lagi, dia terlupa. Cikgu, saya nak maklum bahawa semua guru-guru di sekolah Hakim Tih, termasuk pekerja sekolah, pekerja kebersihan, pekerja di pejabat, semua telah pun divaksin dos kedua. Semua dah sampai dos yang kedua. Tidak ada seorang pun cikgu di sekolah kebangsaan Hakim Tih tidak divaksin. Semua clear. Nak beritahu semua clear. Alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada anak-anak tahun 6, terutamanya waris yang berusaha bersungguh-sungguh memastikan anak-anak divaksin. Dan Alhamdulillah dimaklumkan anak-anak tahun 6 juga telah divaksin. Saya tak pasti ada seorang dua yang tak vaksin lagi tu, saya tak pasti. Nanti cikgu akan maklum balik. Baik. Yang ketiga, yang ke-9. Hendaklah mematuhi SOP ketika berada di sekolah. Sepanjang masa ketika PDP ke, walaupun cikgu tak ada dalam kelas, cikgu ketika nak ganti cikgu ke, waktu rehat dan sebagainya, pastikan sentiasa mematuhi SOP. Saya nak pesan sekali lagi, tentang SOP ni bukan saja tutup muka tu, bukan saja tutup hidung dengan mulut. Yang penting tangan tu, tangan kita ni sentiasa dicuci. Lebih baik saya cadangkan kalau ibu bapa boleh bekalkan hand sanitizer sendiri. Walaupun di kelas, di setiap kelas disediakan hand sanitizer. Dia berebut main ke depan tu nak cuci,
Duk bertembung ramai. Jadi kalau ada, beli yang spray tu. Spray kat tangan, cuci. Dan yang lebih baik, lepas apa yang kita buat, pergi ke bilik ayak ataupun di pancuk ayak, cuci tangan sebersih-bersihnya. Macam anak-anak pra ni bagus. Mereka ikut disiplin sungguh. Dia sampai mai, dia bercuci tangan dengan Dettol. Lepas tu, dia duduk dalam kelas, dia nak makan apa semua, dia cuci pula. Lepas tu dia spray lagi. Tahniah kepada Cikgu Irwan. Ajak tu saya tengok dah banyak kali saya tengok. Mereka dah begitu tertib mengikut arahan. Ni yang kita tak tahu ni, yang mai je 6 je 5 je 4 mai ke bawah ni. Kita tak tahu lagi lagu mana mereka ni. Jadi saya harap cikgu-cikgu juga akan main peranan untuk mendisiplinkan anak-anak kita ini. Dan yang pastinya, tuan-tuan dan puan sebagai ibu bapa dan waris, yang ni lah penting sekali, tuan-tuan lah kena pesan, kena bagi tahu, kena bagi amaran ke anak-anak supaya mematuhi peraturan SOP ketika berada di sekolah. Baik seterusnya, bab berkaitan nak balik penguraian murid secara berperingkat ketika balik. Nak balik pun tak boleh belah itu saja. Cikgu akan lepas mengikut peringkat waktu balik. Dan saya haraplah bila anak-anak balik, tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa dan waris yang saya kasih sekalian, yang berada di luar pagar tu, kalau boleh janganlah berhimpun. Janganlah tuan-tuan main tak motor penuh tu. Cuba jarak-jarakkan supaya anak-anak kita tu dia main mengikut jarak juga. Mak dia ada depan ni, ni satu lagi motor tang ni, belakang tu ada motor. Panjang pergi sana. Jangan main merembar penuh-penuh. Kalau penuh macam tu, tak guna kita buat SOP di sekolah. Bila ambil SOP di sekolah, elok keluar di luar dia tak ikut SOP. Yang ni saya nak kena peringatkan lagi. Saya dah pesan kat guard kita lah, supaya pastikan tuan-tuan dan ibu bapa juga mematuhi SOP ketika mengambil anak-anak keluar daripada kelas. Yang tu penting lah. Tak apa anak-anak tak pergi mana, jangan bimbang. Kalau tengok kawan-kawan kita penuh di depan tu, biar dia pergi dulu. Biar dia jalan dulu. Jangan duk himpit kat dia. Duk himpit nak bersembang dengan sebelah dan sebagainya. Okey. Baik, yang ke-11. Murid dibenarkan memakai baju sukan sekolah untuk hadir ke sekolah jika pakaian seragam tidak lengkap. Maksud tidak lengkap, pakaian kecil. Itu ni, dah 2 tahun dah tak main sekolah. Baju jadi kecil, pakat tembun belakang. Pakat sihat belakang di rumah makan sungguh-sungguh. Jadi nak pakai baju ketat. Jadi pihak sekolah beri kelonggaran supaya anak-anak tuan-tuan main ke sekolah juga. Pakai baju sukan. Kalau tak ada baju sukan, pakai baju t-shirt yang bersesuaian. Baju sukan rumah, baju sukan sekolah. Ada lagi kan? Pakai yang tu. Main ke sekolah. Dan tidak ada alasan nanti kalau orang tanya kenapa tak main sekolah. Saya tak ada baju. Saya tak boleh main sebab baju saya ketat. Tak ada alasan lah. Kita main ke sekolah pakai pakaian sukan. Baik, yang ke-12. Murid yang tidak sihat, bergejala, tidak dibenarkan sekolah. Apa maksud bergejala? Maksud bergejala ni, yang disebut dalam TV tu, yang ada kontak dengan ibu bapa, dengan adik-beradik lain, dengan masyarakat, dengan orang kampung yang telah disahkan ada kes positif COVID. Sebab tu yang bergejala ni, yang ada kontak, dipakaikan gelamping. Yang gelamping jangan main sekolah lah. Tu atau tujuan dia KKM buat. Walaupun yang pakai gelamping tu bukan dia kena positif. Dia tak positif. Dia dikuarantin untuk mengelak daripada dia ni ada kontak dengan orang lain. Sebab dia dah ada kontak. Lebih kurang dalam seminggu, 2 minggu. Biasanya dia bagi 10 hari hingga 14 hari. Yang tak ada kena swab test apa tu sebab tak sakit. Contoh, saya nak bagi contoh. Pekerja kita, Mak Tizah kita ni, Azizah ni, adik Kak Ipang, Pak Tam, Syidi. Suami dia positif. Ya, saya cerita semua orang kampung tahu. Suami dia positif. Tapi dia negatif. Dan dia juga tidak ada gejala apa pun. Maka KKM, Pejabat Kesihatan, hanya bagi pakai gelamping.
Jadi tak ada salah lah. Cuma dia tak boleh jalan kata. Contoh yang nak bagi contoh. Dia tak boleh berjalan kata. Kalau tuan-tuan kau nak bagi hantar ikan ke cucu boleh bagi. Bagi dan tinggal di situ. Itu contoh dia. Jadi kalau anak-anak kita, kalau mak ayah ada pakai gelang, anak-anak tak boleh main sekolah. Sebab dia anggap bahawa dia ada kontak. Okey, baik. Kedua yang perkataan bergejala, kaitan dengan demam, sakit, demam, sesama, batuk, bersin yang nampak pelik. Kan? Bersin sekali dua tu mungkin biasalah, dia bangun tidur dan sebagainya. Tapi kalau bersin berterusan, demam berpanjangan, beringuih tak habis-habis, batuk yang begitu lama, itu dianggap bergejala. Yang ni jangan main sekolah. Tonton tengok anak-anak. Pastikan kalau ada gejala ni jangan main ke sekolah. Tetapi kalau dah main ke sekolah, bila main ke sekolah, anak tuan-tuan dan perempuan demam, nampak beringuih, nampak lain macamnya, maka cikgu-cikgu akan ambil tindakan untuk panggil tuan-tuan dan perempuan ambil balik, dan kita ada sediakan tempat di sekolah dipanggil bilik isolasi. Bilik ni untuk dia duduk rehat di situ, dan kalau nampak ketara kita kena panggil ambulan lah. Kalau sampai ketara sangat, sampai nampak dia pening rebah nak jatuh, kita tak panggil mak ayah dah yang tu. Yang tu kena panggil ambulan. Kena panggil klinik kesihatan dan sebagainya untuk mengambil. Setakat dia demam biasa-biasa ni, nampak dia pening, muntah dan sebagainya, yang tu kita akan panggil lah untuk tuan-tuan bawa balik dan segera ke hospital. Okey, baik. Yang terakhir sekali, maklumat yang saya sampaikan ini, saya akan forward masuk ke dalam grup kelas masing-masing, dan tuan-tuan dan perempuan tengok apa yang saya ulas tadi ni ada dalam tu. Jadi saya akan bagi peluang kepada para waris ibu bapa pada malam ini untuk bertanya soalan. Soalan boleh tanya melalui tu chatting chat lah. Boleh type di situ pun boleh, ataupun nak tanya direct pun boleh. Dan sebelum itu, saya nak bagi sedikit peluang ataupun ruang kepada Pak Cik Mat kita, Pak Mat, untuk bercakap dan bagi sikit pesanan kepada ibu bapa dan waris yang ada dalam ni untuk nak mai ke sekolah ni. Okey, silakan Pak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Guru Besar Sekolah Kebangsaan Hakim T, yang dihormati guru-guru dan para waris-waris sekalian. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan selamat bertugas kepada guru-guru dan ucapan kepada waris-waris untuk memastikan anak-anak kita dapat ke sekolah pada hari Ahad ini dengan selamat dan penuh bersemangat untuk memulakan persekolahan. Saya tertarik juga ucapan guru Tak tadi tentang waris-waris masa nak ambil budak-budak di luar. Kalau boleh kita buat tempat dua pintu untuk perasingan. 1, 2, 3 satu lorong, dan 3, 4, 5 satu lorong. Itu yang saya harapkan pada waris tadi ni untuk menjaga keselamatan dan SOP kita. Yang pastinya itu saja yang dapat saya untuk mengucap pada malam ni. Akhir sekali saya juga ingin menjemput semua AJK PIBG untuk hadir bersama-sama menyambut kedatangan anak-anak dan waris-waris pada hari Ahad ini. Itu saja yang dapat saya luangkan hati saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ni saya dengar ucapan Pak Cik Mat kita, Abang Mat kita ni memang ucapan yang hebat lah. Tersusun kemas elok. Hebat Abang Mat. Terima kasih banyak atas seruan tadi. InsyaAllah pihak sekolah akan beri perhatian. Dan yang seterusnya saya ucap tahniah lah. Terima kasih banyak atas penjemputan
NYDP kita ni, kepada AJK untuk bersama-sama pada hari Ahad. Kalau boleh hari Ahad tu kita bincang mana jemput AJK pakai baju batik sekolah no. Ya, boleh. Boleh. No. Kalau yang baru tak siap lagi kita pakai yang lama lah. Pakai yang lama, pakai tunggu di situ. Boleh. Untuk Ya, cikgu boleh. pun saya jemput pakai pakaian tu juga. Boleh jemput. Ya. Sebulan kalau cikgu nak pakai baju batik, boleh pakailah. InsyaAllah. Tak apa, cikgu saya Boleh, akan boleh. bincang kemudian dengan cikgu. Esok ada hari macam mana nak buat. Dan juga ada sambutan tu, saya nampak kena ada sikit satu bentuk orang panggil sagu hati. InsyaAllah saya nak maklumkan, kalau kita tunggu di depan pagar tu bolehlah. Kalau kita nak bagi kat mereka apa sebagai orang kata hadiah mai ni boleh juga. Tapi saya nak maklumkan, saya pagi tadi dihubungi oleh pegawai bank, co-op utama daripada Al-Ustaq ni. Bank ni maklum kepada kita bahawa mereka akan menyumbangkan kit kotak pensel dengan alatan sekolah kepada semua murid-murid kita di sekolah ni. Semua kita bagi yang mai dululah, minggu depan bagi yang tak mai pula. Yang mai minggu depan. Jadi dia kata nak bagi semua. Saya pun ucap tahniah lah kat bank ni, pegawai pengurus dia tu. Tahniah lah dia nak bagi semua pada kita. Tapi perkara asas, bahan-bahan asas saja dia bagi tu. Jadi tak apalah. Yang tu sebagai bahan sampingan lah untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita ni sejak sekolah kita telah dapat kejayaan demi kejayaan yang sekolah kita telah dikenali sehingga peringkat kebangsaan seluruh Malaysia orang dah mula kenal SK Hakim Tih Pulau Timur. Satu perkara, satu kejayaan yang besar kepada pihak sekolah. Yang tu penting Muhammad. Kan kena habaq kat ibu bapa orang kampung kita ni. Hakim Tih ni orang dah kenal. Kita johan peringkat antarabangsa. Menang STEM peringkat antarabangsa lawan seluruh dunia. Dapat johan. Dan sebagainya. Kan kita patut bangga. Ibu bapa waris patut bangga lah. Anak-anak kita ni. Macam-macam lagi. InsyaAllah nanti kita akan cakap lagi bab ni. Dan dalam bulan 11 ni, hingga 12 ni, sekolah kita juga akan dinilai hasil daripada hubungan baik pihak sekolah, jadian program-program sekolah dengan pihak waris ibu bapa ni. Kita telah dipilih dalam negeri Kedah ni 3 buah sekolah saja. Sekolah rendah dalam Kedah ni dipilih mewakili negeri Kedah untuk dipertandingkan ke peringkat kebangsaan. Doakan mudah-mudahan kita juga dapat juara, johan juga yang ni. Maknanya kita punya hubungan baik dengan masyarakat, dengan komuniti, dengan PABG, dengan PABK. Kita waris pun bagus, tak ada masalah. Tak ada mai duk serang sekolah, tak ada mai duk kacau, tak ada mai duk hantar laporan pergi kat PPD, Jabatan Kementerian, komen sekolah, tak ada, semua bagus-bagus. Itu saya puji. Saya anggap satu, inilah saya nak beritahu waris pada malam ni. Pengalaman saya jadi cikgu ni masuk dekat 30 tahun dah. Dan 3 sekolah lah saya jadi guru besar. Sekolah ni lah waris yang paling terbaik yang saya pernah jumpa. Sangat baik, sangat terbaik lah. Saya puji. Semua-semua ni bukan saya nak saja nak kata ni. Saya puji. Kerjasama yang baik. Bagi komitmen ni cukup bagus. Yang tu yang saya pun sangat puji lah. Tak ada lah main komen kerusak kata ke cikgu punya macam. Kan? Jadi kalau ada sikit tu tak apalah. Biasa aja. Tu kita boleh, pihak PABG kita boleh menanggani, mengurus dengan baik. Okey. Jadi saya rasa maklumat yang saya sampaikan ni dah penuh dah. Dah cukup lah sampai ni. Cuma saya nak buka soalan ini kepada pihak waris. Saya mohonlah fikir-fikir saya, Cikgu Azman, Ustazah Balkis, Cikgu Syamil yang ada ni, lihat dari segi dari segi chatting, ruang chat yang lepas hantar tu, mungkin nak jawab, mungkin juga nak tambah sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan pada malam ini untuk memberi kepahaman yang lebih kepada pihak waris. Saya jemput dan dipersilakan. Saya serah kembali kepada host kita, pengacara kita pada malam ini, Cikgu Ustazah Balkis binti Bahadun, PKM kita. Saya serah kembali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Tuan Guru Besar di atas penerangan taklimat berkaitan pengoperasian dan pembukaan semula sekolah. Dan saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada NYDP kita, Pak Cik Mat, di atas kata-kata semangat yang telah dilontarkan kepada para waris. Okey, baiklah, di ruangan chat ada soalan. Bolehkah jika saya memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah dan hanya melalui PDPR saja? Okey, Cikgu Ehsan nak respon ya? Okey, tak apalah. Okey, untuk makluman semua waris, sekiranya pihak waris merasakan untuk tidak atau tidak perlu menghantar anak ataupun dia rasa macam macam tak apa nak selamat lah nak hantar anak ke sekolah, boleh dibenarkan, tetapi pihak waris perlu membuat surat secara rasmi makluman bahawa tidak membenarkan anak atas sebab keselamatan, mungkin takut dari segi ni lah COVID dan sebagainya, tapi kena ada surat rasmi. Tapi kalau tak maklum, jadi dia macam bermasalah, walaupun mungkin pihak waris merasakan akan ada tindakan, dan sini saya nak maklumkan pada waris, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan macam nak hantar ke tidak. Jadi ini terpulang pada pihak waris lah. Cuma kami pihak sekolah amat mengalu-alukan sekiranya murid dapat hadir ke sekolah, kerana orang kata proses pembelajaran secara bersemuka tu adalah lebih baik daripada PDPR tu. Tapi terpulang pada pihak waris, dan tidak akan ada sebarang tindakan disiplin sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir. Maksudnya bila dia tidak hadir, dia akan mengikut kelas secara PDPR ataupun kerja yang akan diberikan oleh guru subjek mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey. Betul dah Cik PKM abang tu. Yang tu lah saya pun nak bagi panduan pun sama lah. PKM beritahu tu. Ada soalan lagi? Kemudian tu ada soalan, jadual bawa buku ikut yang lama atau nanti ada yang baharu? Okey, yang ni boleh tak kita minta Cikgu Man, Cikgu Azman. Ya, tolong respon sekejap. Bagi maklumat sikit Cikgu Man. Okey, terima kasih kepada host kita, Bapak Kes. Terima kasih. Assalamualaikum pada semua. Jadi Alhamdulillah, saya tak mau cakap panjang, cuma dah bagi tahu 2-3 perkara. Cuma saya nak respon dulu pada soalan itu. Jadual still yang lama, ikut yang lama. Jadi saya menjawab pada soalan tersebut. Cuma yang kedua ni saya nak menerangkan lebih lanjut berhubung dengan latihan di rumah. Jadual yang sedia ada PDPR tidak lagi akan digunakan. Ini untuk makluman semua waris. Cuma pihak sekolah akan bagi cadangan jadual pada waris. Waris sendiri yang akan tentukan masa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soalan yang ataupun latihan yang telah diberikan oleh guru. Contoh, pada hari pertama Ahad akan ada 3 subjek, contoh bahasa Melayu, matematik dan sains. Guru hanya menetapkan subjek. Waris sendiri akan menentukan masa. Jadi tidak ada lagi jadual seperti mana PDPR bermula pada minggu hadapan. Jadi kalau waris rasa fleksibel untuk anak mereka menjawab, untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan menjawab pada pukul 10 pagi ke, petang ke, malam ke, terpulang. Cuma pihak sekolah hanya memberikan latihan dan pihak waris hanya menentukan masa untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan jawab. Jadi saya ulang suara, tidak ada lagi jadual seperti mana PDPR yang berlaku sekarang ni. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih kepada Cikgu Azman. Okey, ada lagi tak soalan? Sebab kalau di ruang chat dah tak ada dah soalan. Saya harap waris bertanyalah soalan.
apa yang ada kemuskilan. Jangan bercakap di belakang ataupun jangan pihak waris dia pergi ambil dalam WhatsApp mana-mana tu, dia tulis itu kementerian apa, dia baca, dia cerita itu. Benda yang kami sampai di sekolah ni, pakai yang ni, jangan pakai yang lain. Sebab di sekolah ni kita dah dapat tapisan. Ada sekolah, bukan sama, saya nak beritahu bukan sama. Ada yang sekolah di fasa 4. Kita masih fasa, ada fasa 4 yang dulu ni. Yang ni dah masuk fasa yang keempat ni yang baru. Dia ada benda baru pula. Dulu fasa 3, dia punya maklumat lain. Mai fasa 4, maklumat lain. Mai minggu depan ada maklumat lain. Jadi kadang-kadang kita pergi ambil lama tu, kita duk bincang yang tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beri perhatian kepada informasi yang diberikan oleh guru pada setiap masa yang terkini. Yang penting yang tu. Okey, ada soalan. Sekejap ya. Adakah kerja sekolah sepanjang PDPR akan disemak semula? Okey, Kaki saya jawab lah. Okey, baik. Silakan Cikgu Man. Untuk makluman para waris, seperti mana yang dah ditalimatkan oleh Tuan Guru Besar tadi, perhatian kepada waris tahap 2, 4, 5 dan 6, untuk kumpulan A bermula 21 bulan kita ada PSS, Pentaksiran Setara Standard. Jadi bagi nama murid yang ada pada kumpulan B, sila buat ulang kaji. Guru tidak akan memberi latihan pada murid-murid tahap 2, 4, 5 dan 6. Untuk murid-murid kumpulan B yang akan melangkah masuk pada 28 hari bulan. Itu jelas bagi tahun 4, 5 dan 6. Okey, untuk tahun 1, 2 dan 3, latihan yang akan diberikan nanti akan dibincangkan latihan yang sama oleh guru tersebut pada kumpulan yang akan masuk ke sekolah nanti. Contohnya, kumpulan A akan masuk 21 bulan, kumpulan B akan berada di rumah, guru tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 akan bagi latihan. Contohnya, sekian-sekian muka surat, murid akan buat latihan dan masa yang saya sebutkan tadi fleksibel kepada para waris untuk tentukan masa, cuma pihak sekolah hanya memberi cadangan subjek apa pada hari-hari yang berkenaan. Dan latihan tersebut akan dibincangkan semula bila mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melangkah masuk untuk kumpulan B 28 hari bulan 11 nanti. Saya rasa menjawab soalan. Serahkan balik pada Kak Akif. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih pada Cikgu Azman. Cuma saya di sini nak tekankan sekali lagi lah pada para waris untuk pastikan kehadiran anak ke sekolah tu biarlah anak yang betul-betul sihat. Sekiranya ada, walaupun kita nampak macam taklah ketara sangat, tapi eloklah saya nak maklumkan di sini, sekiranya rasa macam macam Cikgu Ihsan kata tadi, bersin tak berhenti, tapi kalau dah ada sikit-sikit tu pun tak payahlah, biar dia sihat betul. Sebab dalam keadaan sekarang ni kita orang kata sama-samalah kita ambil orang kata langkah berjaga-jaga. Namun begitu, pihak waris perlu maklumkan pada guru kelas tentang ketidakhadiran. Itulah maklum. Habaq dalam grup kelas ada kan WhatsApp tu, maklum kata anak saya nama ni sebab tidak dapat hadir kerana ni. InsyaAllah tak ada tindakan disiplin yang akan dikenakan, jangan risau. Cuma kita takut ni lah. Bila tak sihat tu dia akan berkait dengan orang lain pula. Kesan impak dia tu besar walaupun kita rasa orang tu nampak macam sikit. Okay, ada lagi tak soalan? Saya amat mengharapkan segala penjelasan daripada Tuan Guru Besar, daripada Cikgu Azman dan juga daripada saya sendiri tadi, pihak waris dapat maklumat yang jelas lah. InsyaAllah makluman tentang pembahagian kumpulan sama ada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni berada di kumpulan A ataupun kumpulan B, esok insyaAllah akan dimasukkan senarai nama mengikut kumpulan dalam grup kelas masing-masing. Grup kelas akan maklumkan. Jangan risau yang tu.
satu lagi saya nak pesan kepada pihak waris, kita ada jawatankuasa PIBG yang baru dilantik baru-baru ni. Kita dah ada wakil kepada kumpulan kampung-kampung masing-masing. Jadi gunalah ruang ini. Dan saya harap jawatankuasa PIBG yang ada pada malam ini juga kita main peranan sama-sama lah untuk memastikan maklumat yang disampaikan oleh pihak sekolah sampai ke kampung-kampung, ke ibu bapa waris secara orang kata apa, first hand, secara maklumat tepat yang apa namanya, yang maknanya sampai direct lah, bukan dari orang lain disampai. Dan juga tuan-tuan perempuan kena faham, ahli jawatankuasa PIBG ini adalah wakil kepada pihak tuan-tuan. Ya, lepas ni wakil rakyat lah. Kan lepas wakil rakyat, lepas ni nak bentang dalam parlimen ni. Yang tu. Jadi maklumat-maklumat kalau tak boleh nak sampai kepada cikgu, sampai kepada wakil rakyat tuan-tuan perempuan. Tengok siapa wakil rakyat kampung masing-masing. Mereka ni nak kena bercakap dalam mesyuarat PIBG. Dan mereka yang akan main sekolah, yang akan maklum. Kadang-kadang kita sampai maklumat tu, mungkin maklumat yang kita sampai tu kita tak dapat dengan tepat. Tanya mereka dulu. Saya harap begitulah, biar ada satu laluan ataupun informasi yang disampaikan tu ada apa panggil, dia tak cayang kot tengah jalan, dia sampai elok ya dekat kita. Jadi kita faham semua. Dan saya harap AJKPIBG juga main peranan lah. Macam Mamat cakap tadi ni. Tu satu seruan yang sangat menarik lah bagi saya. Okey. Ada lagi tak? Kalau tak ada tu macam mana cikgu? Okey, sebelum saya terlupa satu perkara lagi yang ni amat penting lah. Okey, jadi saya minta kepada waris sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada terlibat dengan close contact kes-kes COVID ni, kalau boleh tolong maklumkan kepada guru kelas lah. Jangan simpan sebab saya terpaksa membuat laporan. Memang tanggungjawab saya kena buat laporan sekiranya pelajar sekolah Hakim Tih ni ada terlibat, sama ada di kuarantin, close contact dan sebagainya. Memang saya kena buat laporan kepada PPD dan jabatan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak melaporkan, tak maklum, jadi tak dapatlah saya, sebab kadang-kadang saya dapat maklumat tu kadang-kadang dah potong gelang, kuarantin dah habis. Jadi masalah baliklah sebab banyak maklumat yang perlu masukkan di dalam laporan yang perlu dihantar kepada PPD dan jabatan. Jadi saya minta kerjasama jawatankuasa PIBG, sekiranya ada maklumat tolong maklumkan kepada pihak sekolah. Sebab benda ni penting. Okey. Okey, ada sikit tambahan untuk saya pesan ni. Berkaitan COVID tu, kontak rapat tu okey, Ustazah dah terang dah. Okey, yang tu pun saya pun tengok banyak kali dah perkara ni berlaku. Dia pakai main isu, pakai cerita di kampung ni. Budak ni kena, budak ni tak kena, budak ni main sekolah dan sebagainya. Benda tak sahih, agak sukarlah kita nak tentukan. Sebab tu saya kata peranan PIBG, peranan tuan-tuan dan perempuan ni penting melaporkan kepada pihak sekolah. Janganlah segan bila kata ada kontak ni, kena maklum supaya nak menjaga keselamatan orang lain sama. Kalau yang kedua, saya nak minta harap sangat kalau ada kes di kampung, kaedah penggunaan internet yang tak dapat capai, tak dapat hadir, ataupun kes-kes yang keluarga yang ada masalah, yang dia tak dapat belajar dengan baik. Maksud saya ada masalah ni, contohnya faktor kemiskinan, dia tidak mampu beli barang, tak mampu beli keperluan sekolah akibat COVID ni. Mungkin dia pernah berniaga tapi akan lepas COVID ni dia tak berniaga. Macam mana dia nak beli barang, macam mana nak hantar anak ke sekolah. Yang tu maklum juga kepada kami dan juga kepada PIBG. Dan saya benda betul penting lah sebagai peringatan. Okey. Mungkin ada wakil daripada PIBG selain daripada Mamat untuk nak bercakap. Bolehlah bagi penerangan, bolehlah bagi kongsi sikit apa-apa yang berlaku di kampung, di kawasan masing-masing. Silakan. Adakah lagi?
perkongsian maklumat ataupun sebarang informasi yang nak disampaikan ataupun persoalan? Tanya tuan, kau ada lagi yang apa masalah lagi? Kau ada yang teringat nak tanya terus. Kita nak jawab malam ni bagi clear. Bagi clear. Esok hari Khamis, dah esok kita tak ada dah perjumpaan cikgu-cikgu pun tak ada. Cikgu-cikgu yang main ke sekolah esok pun, yang main tengok kelas masing-masing, pastikan semua dah clear. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, segala SOP kebersihan prasarana sekolah ni, segalanya telah kita selesaikan hari ini. Masuk bab lampu, bab kipas, kita panggil JKR, kita panggil kontraktor untuk tengok semua dah, semak balik. Di mana ada masalah, kita clearkan pada kemarin lah, pada hari ni lah. So esok ni, orang kata nak touch up je, nak tengok apa lagi yang tak kena. Dan saya nak ambil kesempatan di sini, saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan. Pertamanya anak-anak yang boleh main sedang menjalani peperiksaan kafar di sekolah dan juga di rumah. Saya minta tolong pastikan anak-anak kita ni, periksa ni penting bagi anak-anak kita. Sebab bukan periksa main-main. Periksa ni adalah periksa yang akhir untuk mereka untuk ke sekolah menengah. Jadi pentingnya kafar ni sebab bila nak masuk ke sekolah bersama penuh, sekolah agama nanti, antaranya ialah kafar akan juga dinilai. Yang terpenting. Okey. Okey. Kalau tak ada, tak ada apa dah. Tak ada apa dah kok cikgu nah. Apa boleh tak ada apa dah, semua tak respon. Okey, baik. Tutup lah. Okey, baiklah. Okey, jadi saya mewakili pihak sekolah dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua waris yang sudi untuk bersama dalam sesi kita pada malam ni. Dan terima kasih juga kepada Jawatankuasa PIBG, Pak Cik Mat, dan juga jawatankuasa yang lain. Okey, jadi saya tutup sesi taklimat kita pada malam ni dengan gambar dulu tu. Oh, okey, baik. Okey, lupa. Okey. Boleh tak bakat buka kamera saya ambil gambar? Cik tolong buka saya kamera saya ambil gambar kan. Minta semualah waris semua buka kamera saya. Pastikan menutup aurat lah. Tak pergi masuk ke belakang, nampak apa yang berlaku lah. Ke depan, kat belakang tu. Okey, buka kamera semua. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Angkat good. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey. Terima kasih kepada semua waris sekali lagi dan kepada guru-guru juga yang sudi bersama pada malam ni. Okay, baiklah kita tutup sesi taklimat kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Okay, baiklah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Baik, terima kasih.